Ada soalan tak? Okey, untuk hari ini saya rasa saya nak stop sampai dekat sini saja. Cuma saya nak apa? Nak bagi apa? Penerangan tentang lab. Boleh kita sambung dengan penerangan tentang lab dalam setengah jam saja. Kalau boleh saya nak habiskan cepat juga. Okey. So nanti saya akan upload lab ke dalam lab sheet, sebab lab sheet 1 2 3 saya lupa nak ni. Nanti saya akan uploadkan lab 1 2 3 ke dalam kita punya Google Classroom. Okey, contoh ini adalah untuk lab apa ni? Lab 1. Ini lab kosong. Lab kosong, lab 1. Okey, kita tengok untuk lab 1. Okey, untuk lab 1 ni yang kita buat secara fizikal ni, kalau untuk kelas hari ni saya cuma sempat buat untuk ni je. Exercise 2 ni, figure 2 dengan figure 3. Itu pun saya bagikan table dia. Maknanya bukan semua orang dapat buat figure 2, bukan semua orang dapat figure 3. Ada meja yang buat figure 2, ada meja yang buat figure 3. Okey, pastikan sebelum kamu masuk lab, untuk lab fizikal kamu buat dia punya pre-lab dia. Tengok pre-lab dia ada ni. Pre-lab 3B. Tadi yang masuknya tak ada pre-lab. Maknanya kamu kena datang dengan hard copy punya lab sheet. Tengok lepas tu yang untuk 3B ni. Pre-lab untuk 3B mana? Ni. Complete the IC, the circuit in exercise 2 with the IC number and pin number for all gates. Yang ni ramai yang tak buat tadi. So, macam mana nak buat ni? Kan saya dah tunjuk dekat ni. Okey, yang ni yang IC number ni kamu kena tahu IC tu pakai series apa. Dia kita panggil 74 series. 74 series sebab belakang dia yang berbeza. 7400, 7402, 7432. Cik, mana nak dapat? Mana nak tahu 7432 ni untuk apa, 7400 ni untuk apa ni? Tengok ni. Dalam lab sheet kosong ni dia dah ada bagi. Dia punya mapping dia. Okey, kalau untuk 7400 adalah untuk NAND gate, 7402 adalah untuk OR gate, 7404 untuk inverter, 7408 untuk AND gate dan seterusnya. Kalau untuk OR gate 2 input, 7432. So kamu kena ambil lah. Kamu kena tulis IC series dia. Kemudian kamu kena tulis dia punya pin number dia. Contoh kat sini kan, circuit yang ni. Circuit yang ni kan dia ada 7400, 7400, 7400. Dia ada 3 7400, betul tak? 7400 ni ada 3. Okey, biasanya dalam satu gate tu dia akan ada 3 atau 4 unit gates dia. So kamu tak perlu pakai IC yang berbeza. Contoh dalam case ni untuk gambar rajah ni kita cuma pakai 3 IC saja. Bukan 1 2 3 4 5, bukan 5 IC, 3 IC. Okey, sebab inverter IC yang berbeza. 7404 adalah inverter. 7400 ni adalah IC yang sama. Tapi pin number yang berbeza. Sebab untuk 7400 ni, kalau kita tengok dia punya mapping dia, 7400 ni dia ada 4 unit NAND gate. So kita akan pakai kita cuma pakai 3 je, 1 2 3. Maknanya pakai 3 saja, maknanya pakai satu IC saja dah cukup. So 7433 cuma kita kena mapping lah dia punya pin number je. So kat sini 1 2 3. 3 ni untuk output. Kemudian 4 5 6. 6 ni untuk output. Kemudian kita pakai 8 9 10. Tengok dia punya mapping dia kat sini. Dia punya mapping lah. 10 dengan 9, 8 ni adalah untuk dia punya output dia. Lain lain IC lain. Kalau kita tengok 7402, kalau yang ni 1 2 3 kan. 1 2 3, 3 dia output. Tapi kalau untuk 7402 no gate, 1 ni dia punya output, 2 3 ni dia punya input dia. So kamu kena tahu dia punya mapping. Ni pun kena print out dia punya lab kosong supaya kamu boleh mapping dalam mappingkan untuk kamu punya IC. Okey, so mapping. Maknanya bila kamu dah datang kelas untuk physical, benda ni dah siap. Benda ni dah siap. Okey. Itu untuk pre-lab lah. Maknanya ini kita panggil sebagai pre-lab. Okey, untuk lab 1 ni, okey, dia ada berapa task. Okey, saya untuk exercise 1 ni kita tak perlu buat lah sebab dia punya ni terlampau simple.
Kamu cuma buat dia punya ni saja. Dia buat secara theoretical. Maknanya tak perlu buat lab, tak perlu buat simulation. Tapi untuk lab exercise 2 ni, ada dua task. Dia ada figure 2 dengan figure 3. Kedua-dua ni kamu kena buat dia punya simulation dia. Untuk fizikal, satu grup akan buat satu saja, sama ada 2 ataupun figure 3. Tapi untuk simulation, tiap-tiap orang kena buat dia punya simulation untuk tiap-tiap untuk exercise 2 ni, task figure 2 dengan figure 3. Okey, simulation kita akan pakai ni. Kita akan pakai Tinkercad. Okey. Ada ni untuk Tinkercad. Sebenarnya dia ada dua lah. Satu Logisim, satu lagi Tinkercad. Logisim nanti kita akan tengok bila kita nak pakai lah. Tapi untuk yang lain kita pakai Tinkercad. Nanti saya akan sharekan slide ni. Okay, introduction to Tinkercad. Okay, ini dia punya website dia, Tinkercad. Kamu type je Tinkercad. So dia akan keluar. Lepas tu kamu boleh register and sign in. Kenapa nak register and sign in? Supaya kamu, projek yang kamu buat, circuit yang kamu buat tu kamu boleh save. Kamu boleh start projek yang baru. Maknanya kamu boleh save. Lepas tu saya nak tahu, supaya saya senang tahu bila kamu sharekan kamu punya circuit kepada saya nanti, link kamu kena share. Saya nak tahu siapa yang buat. Maknanya kamu kena buat sendirilah. Okey. Sebab dia akan tengok akaun dia. Akaun nama penuh, kalau boleh nama penuh. Kalau kamu pakai Google account, ubah Google account kau pada nama penuh. Ataupun kamu boleh pakai, kamu boleh register akaun yang barulah. Okey. So dalam ni semua ada. Okey. Yang ni yang saya akan tunjuk. So bila kamu buka Tinkercad dia akan keluar. Contohnya okey, dia boleh buat untuk 3D design, boleh 3D design, lepas tu kamu boleh printing pakai 3D printer. Okey, yang kita nak buat adalah circuit. Yang ni yang saya punya ni lah. Yang sebelum ni, okey, contoh saya nak buat circuit yang baru, create new circuit. Okey, so kamu boleh namakan kamu punya ni. Contoh kata task figure 2. Contoh yang tadi lah, figure 2. Kan, figure 2. So dia ubah dia punya nama dia. So first kali kita kena ada dia punya breadboard. Type saja breadboard. Dia ada keluar breadboard small, breadboard ni. Tapi biasa kita pakai yang ni, breadboard saja, sebab dia besar. Kamu boleh drag, okey, dia keluar. Okey, dalam breadboard, okey, yang bagus ni Tinkercad ni, dia akan buat macam mana, macam the real situation atau bentuk fizikal. Semua pun dia akan ikut dia punya limitation yang ada dekat fizikal juga. Katakanlah kalau kita pakai nak letak LED, kita kena letak resistor sebelum LED tu. Kalau kita masukkan terus power, dia akan blow. So dia akan beritahu. Nanti saya akan tunjukkan lah. So okey, kita kata contoh saya akan bagi contoh untuk, katakanlah saya nak buat gate 7402 kan. Kita nak simulate untuk NOR gate 7402 kat sini. Kena type kat sini. Kena sikit padam dulu, 7402. So dia akan keluar bentuk IC sebiji macam ni. Kamu ambil, drag, letak dekat tengah-tengah, dekat longkang kan. Sebelum ni saya kata ada longkang kan. Okey, letak. Okey, ni 7402. Yang bagusnya untuk software ni, bila kamu bawa cursor dia dekat pin number ni, dia akan beritahu kat mana input, mana output. Contohnya kat sini pin number 1 ni output 1. Ini akan jadi input. Ini akan jadi input. Ini kalau untuk power dia adalah pin 14. Ground dia akan pergi ground. Kemudian untuk ni kita kena ada power supply. Power supply. Type power supply. Okey, ni power supply. Drag. Okey, kamu klik pun dia dah keluar. Letakkan kat sini. Okey, kamu boleh kecilkan kamu punya size window ni. Boleh scroll, pakai scroll mouse je. So kamu boleh gerak-gerakkan dia ke bawah sikit. Okey. So sekarang ni okey, boleh letak power supply. Kamu nak letak voltage berapa. So kalau untuk IC kan, biasanya IC ni 5. Kalau katakanlah kamu letak 15 kan, 15.
Okey, ini dia punya positif. Merah untuk terminal positif. Pergi kepada kaki, contohnya pin 14. Yang ni hitam ni akan pergi kepada pin 7 untuk ground. So kamu boleh ubah dia punya color dia. Contoh kalau color ni kamu nak katakan untuk color ni kamu nak ubah warna merah. Sebab warna merah ni untuk positif kan, red. Kemudian yang ni kamu nak ubah dia jadi hitam, negatif. So kalau kamu gerakkan, okey dia gerakkan sekali. Contoh macam ni. So kalau kamu simulate dia, bila kamu simulate kat sini dia terus. Dia beritahu breakdown. Supply beritahu lah dia sebab dia. Sebab dia akan ikut limitation yang physical punya ataupun real situation. Biasanya untuk IC74 series ni kita cuma pakai untuk 5 volt saja. So ubahkan jadi 5 volt. So bila kamu ubah jadi 5 volt, okey dia tak keluarkan dia ni. So dia tak ada maknanya dia tak breakdown dia IC. Okey. Itu untuk power supply lah. Kemudian, okey sekarang ni sebab kita nak generate untuk single gate saja. So kita kena ada ni lah input dengan output. Input ni biasa kita akan pakai switch. Okey, biasa switch yang kita pakai yang ni. Yang ni sebab ni untuk satu saja. Kalau kamu ambil yang ni dia akan untuk satu lah, single punya switch. Tapi sekarang ni kita nak pakai dua input kita nak pakai. Kamu boleh delete, tekan delete saja. Oh, kita boleh pakai yang ni pun boleh. Ini maknanya dia ada 4 input. Letak kat tengah-tengah ni. Dia kena letak kat tengah-tengah. Dia tak boleh letak kat sini. Kalau kamu letak kat sini, bila kamu start simulation, kat sini dia kena letak tengah-tengah sebab nanti kita ada buat ni. Nanti dia akan short circuit kalau kita letak kat. Okey, biasanya kalau untuk positif ni, kalau saya lagi suka letak positif ni, saya akan letak dekat yang kat atas ni. Positif kata contoh kita letak kat atas, kita asingkan, negatif ni kita letak bahagian bawah. Tukar warna dia. Sebab warna dia sama. Tak tukar pun tak apa warna dia, tapi saya untuk terminal positif dengan negatif terminal saya bagikan warna ikut dia punya color code dia. Okey. Kemudian kita kena buat pull up switch lah. Yang ni kamu boleh tengok. Cuba Google dekat ni pull up resistor network. Pull up resistor network, pull down resistor network. Nanti kamu akan tengok apa yang dimasukkan pull up dengan pull down resistor. So sekarang ni, okey yang ni bila kita tengok dekat breadboard pun dia beritahu kat mana ada connection. Kalau kita tengok kalau ni untuk horizontal ni, untuk yang melintang ni. Untuk yang melintang ni nampak ada garis warna hijau ni. Bila kita klik maknanya dia ada connection. Yang garis warna hijau ni semua ada connection. Yang kat bawah ni pun ada connection. Atas dengan bawah ni tak ada connection. Kalau kita tengok yang untuk ABCD ni, okey, yang ni satu baris ni menegak ni dia akan ada connection. Tapi yang kat bawah ni dia akan ada connection kat bawah sajalah. Sebab itu saya kata dia ada longkang kat sini. So, maknanya kita ambil positif kat sini, bawa ke sini. Positif kat sini, bawa ke sini. Kemudian kita kena ambil resistor. Kenapa resistor? Itu yang saya nak kamu cari pull up resistor network. Okey, yang ni letak kat sini, kat bawah ni. Kemudian yang kat bawah ni, second ni pun letak kat bawah. Okey, ada connection. Okey, dia punya resistor ni biasanya ni adalah kita pakai 1K lah. Kat sini kita boleh ubah dia punya resistor dia. Maknanya nilai resistor boleh 1K. Kemudian output dia kita kena letak guna LED. Type LED dia akan keluar. Ambil LED satu. Letaklah kat mana-mana. Okey, LED ni sebenarnya okey bila dah buat macam ni, so kita buat dia punya connection dia.
untuk dia punya input dia. Input dia, so tarik di sini. Satu. Sini, input satu. Input dua, pergi ke dekat. Okay, input. Ingat dah, pin 1, pin 3 ni adalah untuk input. Pin 3, pin 2, 3 ni adalah untuk input. Pin 1 ni dia punya output. Output dia kamu boleh pergi terus. Pergi, tarik sini. Sekejap. Okay. So, ingat dalam LED ni pun, dia ada dia punya limitation. Dia ada dia punya apa? Dia punya positif dengan negatif dia. Ni kalau kamu nak ni ke kiri ke kanan nak ubah dia punya ni. Delete. Okay. So, lepas tu dia akan pergi, yang ni akan pergi. Okay, ni ingat ini anode kena sambung dengan positif, cathode kena sambung dengan negatif. Cathode negatif maknanya kita akan sambungkan ke ground. Okay. Sebenarnya circuit dia hampir lengkap lah. Cuma bila kita start simulation je, tengok apa akan jadi. Oh, jap. Kita belum bagi power supply. Ingat, power supply pun kita kena bagi dekat ni. Dekat IC ni. Power supply. So, kaki 14 power untuk 5 volt. Pin 7 untuk ground. So, kalau kita start simulation, kita akan tengok. Okay, dia akan ada breakdown. Kenapa? Sebab LED ni lebih current. Bila lebih current, dia jadi macam ni. Okay, sebenarnya kita kena letak resistor sebenarnya. Network resistor untuk dia punya LED ni. So, macam mana nak letak? So, kita boleh gantikan yang ni dengan resistor. Kamu boleh tengok berapa nilai resistor yang sesuai. So, kamu letak kat sini. Okey. Biasanya kalau kat sini kita boleh letak 220 pun dah okey. 200, 220. Yang bagusnya bila kamu ubah dia punya nilai kat sini, warna color code pun berubah mengikut nilai kamu punya yang kamu set. So, yang ni adalah untuk 220, ini adalah untuk 1K. So, dia ni ada brown, lepas tu hitam ni kosong, lepas tu yang ni adalah untuk merah ada 20, 100,000 kan. So, ini 1K. So, kalau kita tengok, okey, dia akan menyala lah. Sebab kalau kita tengok untuk ini adalah no gate. Kalau no gate, kalau dia 00, dia akan jadi 00, sepatutnya dia akan jadi 00 dia akan jadi 1 lah. Kalau dia 01, saya ubah dia punya switch dia dekat pin nombor 2 ni, kita tekan je dia akan berubah, dia punya pergi ke atas. Ke atas ni adalah untuk on ataupun high. Bawah dia adalah untuk off, untuk low. So, kalau untuk no gate, 11 dia akan 100 dia akan on. Else dia akan jadi low. Okey, else kan 01, 10 ataupun 11. Okey, ini cara kita nak buat simulation lah. So, kalau nak buat yang lain, circuit lain, kamu tambah je lah IC dia. Tambah saja IC yang lain. Contoh kalau kita nak tambah, okey, kata saya bagi contoh sikit. Kita alih punya ni sikit. Stop simulation. Ni kita padam. Delete.
kamu boleh apa bagi okay, kita tambahkan resistor 7404. 7404. Ini adalah untuk inverter. Bawa inverter pergi sini. Contoh saya nak invert benda ni kan. Okey, power supply kena bagi pergi kepada pin 14, lepas tu dengan pin 7 pergi kepada ground. Kemudian okey, katakanlah ini dia punya output dia. Output untuk no gate ni akan sambung ke sini. Ini adalah input kan. Okey, output dia ni saya akan pergikan kepada LED. So bila kita start simulation dia, so bila dia satu-satu dia tak menyala lah. Sekejap, ada 14. Oh, yang ni dia tak ni. Power dia salah tempat. Pergi ke pin ni. Okey, so kalau dia satu-satu dia akan jadi high 01 pun. Okey, kita start daripada 00 lah. 00 dia akan jadi 0 lah. 01 dia akan jadi 1. 10 dia akan jadi 1. 11 dia akan jadi 1. Sebab yang ni adalah no gate. Ni adalah no gate 7402, lepas tu masuk ke inverter. So dia akan jadi seperti O gate kembali. So kalau O gate maknanya bila dia 00 sahaja dia akan jadi 0. Else dia akan jadi 1. Okey, itu adalah untuk Tinkercad. So bila kamu dah buat software ni, kamu kena share kan. Share, bila kamu share, invite people ni, dia akan keluarkan link ni. Tekan share kat button bawah ni. Ni ingat bawah ni. So kamu boleh satu snapshot ni untuk masukkan dalam kamu punya report. So kamu masukkan dalam report, bila kamu buka benda ni, so kamu akan dapat circuit ni. Ataupun kamu boleh pakai snipping tools. Ini kita panggil snipping tools. Boleh copy. So kamu boleh ambil kawasan mana yang kamu nak. Copy, lepas tu paste. Ini saya ramai yang tahu. Lagi satu yang saya nak yang penting kamu sharekan. So contohnya share. Ini adalah untuk task ni kan. Invite people, dapatkan dia punya link dia. Copy link dia, lepas tu masukkan dalam Word. Kamu letak dalam Word tu, new sangat. Okey, letak. Mula kena letaklah nama kamu, nama, nombor matrik. Lepas tu kamu punya section, group lab. Yang berapa yang saya bagi tahu lah, group lab. Lab berapa kamu? Lab G berapa? Kemudian copy dia punya link. Okey, ini task. Katakanlah figure 2. Bagi dia punya link. Okey, kalau untuk figure 3, kemudian kamu bagi dia punya link dia. Okey. Bagilah dia punya link dia. So nanti bila saya klik benda ni, so saya tahu siapa yang ni lah. Maknanya kamu kena buat sendiri. Yang ni setiap group kena buat sendiri ya. Bukan kata satu group satu simulation, tak. Setiap group kena ada, kena hantar. Setiap student kena hantar. So kalau saya share kat mana-mana, dia akan keluar. So saya boleh nampak siapa yang kalau kamu nak tiru sebenarnya boleh lah kan, tapi agak payah lah. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Saya boleh simulate. Kemudian saya boleh simulate benda ni balik. Okey. Itu adalah untuk